Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Balkis binti Muhammad Ramli, nombor matrik 13 DDT 18F1162 dari Seksyen DDT 6S2. Hari ini saya akan membentangkan tentang latihan industri yang telah saya jalani selama 5 bulan di AZ Computer. AZ Computer, seperti mana yang dilihat, berikut merupakan logo kepada AZ Computer. AZ Computer pusat jualan dan servis komputer. AZ Computer mempunyai 4 cawangan. Antaranya adalah di Jalan Baru Pak Sabah, Jalan Padang Hilir, Bandar Surigate dan juga bangunan Maidan Jalan Baru Pak Sabah. AZ Computer pengenalan. AZ Computer menyediakan perkhidmatan menjual, membaik pulih, cetak, penyewaan dan juga desain. Untuk menjual, mereka menjual komputer riba, komputer dan pencetakan. Mereka juga menjual perkakas dan perisian komputer. Untuk membaik pulih, mereka membaik pulih komputer riba dan juga pencetak. Tidak kira jenis, model dan brand. Untuk cetakan, mereka menyediakan mencetak sijil, mencetak stiker serta fotokopi biasa dan print biasa. Untuk penyewaan komputer, ia dilakukan di intranet zone, penyewaan komputer dan juga penyewaan internet. Untuk desain, mereka membuat desain untuk kad perkahwinan dan juga membuat job nama. Berikut adalah perkara menarik tentang AZ Computer, gambar dan peta serta carta organisasi. Perkara menarik tentang AZ Computer, ia dibangunkan oleh anak jati Terengganu yang berasal di negeri Terengganu yang beragama Islam serta berbangsa Melayu. AZ Computer mempunyai lebih daripada 2 cawangan, antaranya di Dungun dan di Kuala Terengganu. Mempunyai kerjasama yang banyak dengan pelbagai syarikat, tidak kira swasta maupun kerajaan. Berikut adalah gambar dan peta. Gambar yang pertama adalah ibu cawangan AZ Computer yang berada di Jalan Baru Pak Sabah. Yang kedua adalah Intranet Zone Cyber Cafe AZ Computer yang berada di bangunan Maidan Jalan Baru Pak Sabah. Yang kedua adalah AZ Design yang berada di Bandar Surigate. Yang kelima adalah kios AZ Computer yang berada di Jalan Padang Hilir. Di bawah menunjukkan peta lokasi keberadaan ibu cawangan AZ Computer yang berada di Jalan Baru Pak Sabah. Seterusnya adalah carta organisasi. Carta organisasi terdiri daripada Encik Azhari dan dipecahkan kepada 3 bahagian iaitu pentadbiran, pemasaran dan teknikal. Di bahagian pentadbiran dipecahkan lagi kepada bahagian akaun dan sumber manusia. Ia diketuai oleh Puan Syamsina Ashari dan dibahagikan kepada Encik Azlan Muhammad dan Majidah Othman. Seterusnya, bahagian pemasaran diketuai oleh Encik Azizul bin Saleh dan Encik Tarmizi bin Amzah. Bahagian pemasaran terbahagi kepada bahagian jualan dan pemasaran. Ia diketuai oleh Cik Wan Nomarita bin Cik Muhammad dan Cik Sarizal. Bahagian seterusnya adalah bahagian teknikal, khidmat teknikal. Khidmat teknikal diketuai sendiri oleh Encik Azhari bin Saleh. Encik Azhari bin Saleh juga merupakan ketua technician untuk AZ Computer. Berikut adalah senarai tugasan yang saya lakukan di AZ Computer. Jadual yang pertama menunjukkan jadual install pemasangan aplikasi. Jadual yang kedua adalah penggunaan sistem. Jadual yang ketiga adalah senarai penggunaan sistem. Yang keempat adalah
tugasan secara teknikal. Jadual yang kelima adalah tugasan berasaskan printer. Jadual yang keenam adalah tugasan secara software. Yang ketujuh adalah perkhidmatan servis. Yang kelima adalah, yang terakhir adalah perkhidmatan secara dalaman dan dalaman. Berikut adalah sebagai gambar bukti saya melakukan tugasan yang diberi. Dari segi penggunaan sistem RAID 1, pembakian komputer, pembakian laptop, penyusunan barang, pembukusan, penggantian thermal face, penggunaan megameter, penggunaan sistem inflow. Seterusnya adalah projek utama. Untuk projek utama saya melakukan dua projek, iaitu penyediaan komputer refurbished atau komputer terpakai, dan yang kedua adalah penggunaan sistem kedai iaitu inflow. Untuk penyediaan komputer refurbished memerlukan beberapa prosedur, iaitu dari segi pemeriksaan komputer, CPU dan juga monitor, format CPU, pemeriksaan komponen CPU, membersihkan monitor, membersihkan komponen CPU, membungkus dan pemerah. Untuk pemeriksaan CPU dan monitor, saya perlu memastikan tiada kerosakan yang dialami oleh oleh monitor dan juga CPU. Yang kedua adalah format CPU. Saya perlu memastikan CPU dalam keadaan baru. Yang kelima adalah pemeriksaan komponen CPU, memastikan supaya komponen-komponen masih boleh digunakan. Membersihkan monitor, menghilangkan habuk daripada monitor dan mengilatkan. Membersihkan komponen-komponen, saya perlu menghilangkan habuk pada komponen dan ia memerlukan saya untuk membuka, menghilangkan habuk serta memasang kembali. Seterusnya adalah pembukusan, di mana saya perlu mengilatkan terlebih dahulu. Seterusnya membungkus dan menyusun. Untuk projek yang kedua adalah penggunaan sistem kedai iaitu inflow. Saya perlu merekodkan data detail produk, merekodkan kuantiti produk, merekod data jual beli, mengira jualan harian dan juga merekod data pelanggan. Gambar projek utama seperti mana yang dilihat adalah gambar untuk projek refurbished. Itu adalah jadual senarai masalah, cabaran, pengalaman dan cara untuk saya mengatasinya. Untuk masalah pertama, saya kurang memahami kemahuan pelanggan. Ia menjadi lebih mencabar apabila saya perlu melakukan sendiri tanpa bimbingan. Hal ini terjadi apabila saya ditugaskan berlainan shift dan salah seorang kawan daripada latihan industri yang bertugas bersama saya meminta cuti. Pengalamannya, saya dapat bekerja secara berdikari. Saya mempunyai cara untuk mengatasinya dengan menggunakan pelayan internet seperti Google. Masalah yang kedua, pekerja tidak berdisiplin. Saya perlu menunggu lama. Cabaran dia, saya perlu menunggu lama untuk menjalankan tugasan saya.
serta saya perlu menunggu lama untuk membuka pintu kedai. Pengalaman yang saya dapat, saya perlu melakukan kerja-kerja dengan pantas dan teliti supaya tiada kesalahan. Saya mengatasinya dengan cara memegang kunci kedai. Yang ketiga adalah pekerja menindas pelajar LI. Saya sendiri mengalami masalah ini apabila saya mencapai target, namun target saya diambil oleh pekerja. Cabaran dia apabila perlu mencapai target yang ditetapkan oleh syarikat. Pengalaman dia, saya perlu berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai target saya. Cara mengatasinya, saya membuat aduan kepada pihak atasan dan alhamdulillah ia telah disettlekan. Untuk masalah yang keempat, jadual tugas tidak teratur. Saya bekerja tanpa rehat, hanya berhenti untuk solat. Yang kelima adalah IP address komputer selalu hilang. Masalah itu sering terjadi. Cabaran dia, kerja akan menjadi lebih lambat. Pengalaman dia, saya dapat menyelesaikan masalah. Cara mengatasinya, saya memutuskan bekalan kuasa yang mencuri IP address dan restart komputer. Yang terakhir adalah duit keluar masuk selalu lebih dan juga kurang. Cabaran dia adalah waktu pulang akan terjejas. Dan cara mengatasinya, saya akan menggantikan duit dengan duit saya sendiri, mencari bil yang tidak disahkan. Berikut adalah gambar-gambar bukti masalah-masalah yang saya hadapi di Exact Computer. Untuk cadangan, untuk Exact Computer, yang pertama, menetapkan jadual tugas yang tetap supaya pelajar dan pekerja tidak saling bergaduh untuk menjalankan tugasan di shift pagi ataupun shift malam. Memberi tugasan yang berbeza supaya pelajar lebih explore dan memahami cara kerja yang hendak disampaikan. Lebih berdisiplin dalam pengurusan masa supaya ia menjadi satu titik permulaan yang bagus untuk rezeki keluar masuk rezeki. Yang keempat adalah adil dengan semua cawangan. Yang kelima adalah teliti dalam proses penambahan stok. Ia dilihat kerana stok yang dihantar ke cawangan-cawangan lain masih dalam keadaan banyak dan juga tidak habis. 6. Menitik beratkan kebajikan pekerja. Untuk politeknik, cadangan yang saya ingin kemukakan adalah 1. Berhubung dengan pihak organisasi supaya pihak organisasi boleh memberitahu tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar. Yang kedua, memberi penerangan kepada pihak organisasi supaya pihak organisasi mengetahui apa yang perlu dilakukan, apa kerja yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar-pelajar industri. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan lebih kerap serta melakukan semakan buku secara lebih berkala. Ia akan membuatkan pelajar lebih bekerja secara on time, tidak melakukan kerja secara tergopoh-gapah dan juga. Terima kasih. Dan itu sahaja daripada saya, Siti Nur Balkis binti Muhammad Ramli, pelajar Politeknik Sultan Zainal Abidin, serta pelajar
latihan industri dari Azad Komputer.